السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia pada malam ni. Majlis yang insya-Allah akan dinaungi oleh para malaikat, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi daripada sahabat bernama Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Hadis yang terkenal ni, Nabi cerita pada kita tentang kelebihan berada dalam majlis ilmu dan apa yang akan diperolehi oleh orang yang duduk dalam majlis ilmu ni. Nabi kata majtama'a qaumun, tidak berkumpul satu kaum, tidak berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah, yang di dalam masjid. Dan apa kaum tu buat? Yatluna kitab Allah, baca ayat Allah, iaitu baca ayat pada Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, ataupun kita belajar daripada ayat tersebut antara kita ni. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala turun pada kita ni ketenangan. Sakinah dengan makna ketenangan, yang ni hilang pada kita segala serabut. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dilitupi dengan rahmat, maknanya kita dinaungi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat berada. Maknanya nak tunjuk pada kita bahawasanya di sinilah tempat berkumpulnya para malaikat yang membawa rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan malaikat akan masyhurkan nama-nama orang yang berada dalam majlis ilmu ni di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis yang merupakan tarhib ataupun saranan gesaan untuk kita sentiasa mencari majlis ilmu dan kita beradab bila mana berada dalam majlis ilmu, dan kita mencari rahmat Allah, tujuan untuk dapat istighfar, yang mana kita dah sebut sebelum ni dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang kita bahas, iaitu bab berkaitan dengan al-ilm wa fadlihi wa ma yata'allaqu bihi, berkaitan dengan ilmu, kelebihan dan apa yang berkait dengan ilmu tu. Antara kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada penuntut ilmu ataupun orang yang berada dalam majlis ilmu ni, berdasarkan hadis yang diriwayatkan, iaitu hadis tu berbunyi, kata Nabi SAW, "Innal ladzi yu'allimun nasal khaira yastaghfiru lahu kullu dabbatin hatta al-hutu fil bahri." Orang-orang yang mengajarkan ilmu ataupun orang yang belajar ilmu itu diampuni oleh sekalian makhluk yang melata. Ad-dabbah ni maksudnya semua makhluk yang melata. Imam makhluk tu makhluk yang boleh bergerak, ataupun makhluk tu bersifat al-jamadat, tumbuhan, batu-batuan. Istighfar, tidak ada lagi apa yang kita nak dalam hidup kita ni melainkan istighfar daripada dosa-dosa kita. Jadi duduk dalam majlis ni, walaupun tak faham, walaupun tak tahu apa yang nak bercakap, apa yang orang berceramah bercakap,
Tapi sekurang-kurang kita mendapat istighfar daripada makhluk yang ada di atas muka bumi ni. Dan dengan istighfar itulah balik jumpa Tuhan nanti bersih. Adalah sikit peluang ataupun cerahlah sikit nak ada gaya nak jadi ahli syurga tu. Okay. Jadi kita sambung lagi perbahasan daripada masail fi talabil ilmi wa aqsamihi. Permasalahan berkaitan dengan menuntut ilmu dan juga kedudukannya ataupun martabatnya, yang mana sebelum ni kita dah baca sikit. Dan masalah ni ataupun huraian ini ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 748. Okay. Yang mana dia sebut pada kita sebelum ni kita dah bahas tentang ilmu-ilmu yang wajib. Okay. Dan hari ini kita akan bahas lagi sambungan daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Okay. Jadi kita tengok apa yang disebutkan. Okay. Sebelum ni dia kata, imma ala kulli ahadin kas-salah wal iman wa ma urifa bid-darurati min dinil Islam min al-awamiri wan nawahi allati la yashibbul ghulamu fi baladin illa wa huwa yadriha insyaallah. Menuntut ilmu yang wajib itu ada dua, iaitu wajib kepada setiap individu, iaitu ilmu berkenaan dengan salat dan iman, ilmu berkenaan dengan ibadah dan juga ilmu berkenaan dengan tauhid. Ini dua ilmu utama. Okay. Kemudian sambungan kita pada hari ini dia nak sebut pada kita apakah yang terkandung dalam dua ilmu tu, bahagian mana yang paling penting. Wa fihi masail, dan pada perbahasan ini ada beberapa persoalan. Dia kata fayajibu 'alal mar'i at-tasdiqu bi kulli ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'alal ijmal wa ya'taqidu dinal islami i'tiqadan jaziman wa la yata'ayyanu 'ala man thalaja sadruhu bidzalik. Setiap individu itu wajib memperbenarkan setiap perkara yang disampaikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum dan beriktikad sepenuh jiwa dengan agama ini. Jadi kata Al-Imam Az-Zahabi, antara bahagian utama dalam bab ilmu akidah ataupun ilmu iman ni ialah kita tasdik, yakni benarkan. Benarkan ni maksudnya apa? La syakka wala raiba, tidak ada syak dan tidak ada keraguan bila mana datang satu ayat daripada Al-Quran ataupun datang satu hadis daripada Nabi, kita tidak boleh tolak. Sebab kita sebagai orang Muslim dan orang Islam itu ialah orang yang menyerah diri dan tunduk bila mana dihadapkan di hadapannya dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata penulis rahimahullahu ta'ala, dia sebut sini alal ijmal, terimalah segala apa yang datang daripada Allah dan Rasul itu secara umum. Wa ya'taqidu dinal islami i'tiqadan jaziman, dan ia hendaklah beriktikad ataupun beriman pada agama Islam ini dengan i'tiqad yang jelas. Wala yata'ayyanu 'ala man salaja sadruhu bidzalik, orang-orang yang hatinya telah tenang dengan perkara ini akan merasakan bahawa tiada keperluan untuk dirinya mempelajari sesuatu daripada ilmu lain. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi sini. Dia kata wala yata'ayyanu 'ala man thalaja sadruh, tidak perlu, tidak penting bagi orang yang thalaja sadruhu, telah sejuk dadanya. Perkataan yang digunakan oleh Imam Az-Zahabi ni nak tunjuk kepada kita bahawasanya bagi orang yang beriman itu, bila mana dia beriman, akan datang kedamaian, ketenangan dalam hati. Cukuplah bagi dia hidup atas dunia ni berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Bukanlah makna katanya cukup itu ialah dengan hanya baca, tengok terjemahan, tapi tengoklah perbahasannya. Tengok juga apa kata ulama pada Quran dan hadis tu. Ini bukan kenyataan nak mengenepikan pandangan para ulama, cuma sebut secara ijmal ataupun sebut secara umum. Macam mana nak faham Quran hadis kalau tidak kita melihat pandangan ataupun kefahaman yang disebutkan oleh para ulama? Cuma nak sebut kepada kita pembelajaran itu berperingkat, dia satu peringkat demi satu peringkat. Okay. Cuma bagi orang yang dah sibuk dengan ilmu, kata Imam Az-Zahabi, maka mereka tidak lagi berhajat kepada ilmu lain, ilmu-ilmu yang tak penting. Antara yang disebut sini ta'allumu syai'in minal kalam, dia tidak lagi berhajat kepada ilmu kalam. Ilmu kalam bila mana disebut oleh para ulama,
Bila mana para ulama menyebut tentang negatifnya ilmu kalam ni, maksudnya ilmu falsafah yang berbelit-belit untuk memahami tentang zat Tuhan ataupun apa yang ada pada Tuhan itu sendiri. Wala tahrirul adillah, dan tidak mengenal pasti kaedah ilmu kalam. Sebab dah ada ilmu wahyu, maka ilmu wahyu ini tidaklah payah untuk kita faham tentang Tuhan. Sebab kalau kita tengok kaedah ataupun konsep dalam Al-Quran, bila mana Tuhan bercerita tentang dirinya, apa yang Allah Ta'ala sebut tentang dirinya? Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu tidak menyerupai dengan segala sesuatu. Maknanya apa saja yang boleh tergambar dalam kepala kita, daripada gambaran-gambaran yang lalu dalam pemikiran kita, itu bukan Tuhan. Kita kena tolak secara total. Dalam ayat lain, dalam surah yang kita selalu baca, iaitu surah Al-Ikhlas, Allah Ta'ala kata qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala nak menyifatkan dirinya. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu esa ataupun tunggal. Maknanya kita kena faham keesaan Tuhan itu. Allahus Samad. Allah Ta'ala itulah tempat untuk kita mengadu sekalian hajat kita, mohon segala pertolongan. Maknanya Allah lah tempat untuk kita tumpukan segala benda. Sama ada benda itu bersifat yang menyusahkan kita ataupun benda tu yang menyenangkan kita. Maknanya kita nak mengadu, kita susah kepada Tuhan, kita nak syukur dengan sebab dapat nikmat pun pada Tuhan, bukan syukur pada makhluk. Jadi itu nak cerita pada kita bahawasanya bila mana ilmu itu meresap dalam jiwa manusia, terutamanya ilmu iman, ilmu wahyu sudah mulai masuk, maka dia tidak lagi berhajat dan dia tidak lagi perlu kepada ilmu-ilmu lain yang akan mengganggu gugat dia dalam memahami tentang sifat Tuhan itu sendiri. Wa bihadza yaqulul khalafu was-salaf, dan inilah pendapat ulama terkemudian dan juga ulama yang terdahulu. Wa kullu munsifin illa man syadza minal mutakallimin. Begitu juga setiap ilmuwan yang bersikap munsif. Munsif ni maksudnya bersikap insaf, ataupun kita sebut hari ini sebagai pertengahan, neutral. Illa man syadza minal mutakallimin, kecuali sekelompok golongan yang ganjil daripada aliran ahli kalam yang melampau. Sebab tak semua ahli kalam ni mereka masuk pada kumpulan yang melampau. Okey. Tapi bila sebut ahli kalam, adalah sedikit kecelaruan dia. Ahli kalam yang kita sebut sini lah ahli kalam falsafah tu. Bukan ahli kalam secara umum. Okay. Qala Abu Amrin bin Salah, berkata Abu Amru ibnu Salah, ataupun lebih terkenal dengan nama Ibnu Salah lah, seorang tokoh hadis. Dia kata hadza ajma'a alaihi sadrul ummah. Pendapat inilah yang telah disepakati oleh generasi awal umat ini. Wa huwa madhhabul fuqaha wa man la uhsihi min mutakallimi ashabina. Dan inilah pendapat kesemua ahli fiqh dan sebahagian besar ahli kalam daripada mazhab kami. Okay. Ibnu Salah kata menyibukkan diri dengan ilmu wahyu, iaitu apa yang datang pada Allah dan Rasul itu, itulah yang disepakati oleh sekalian para ulama, sama ada daripada kalangan ahlu hadis ataupun daripada kalangan ahlu fiqh, dan juga sebahagian daripada ahlu kalam daripada mazhab kami. Okay. Nak kena jelas siapa maksud ahli kalam dalam perkataan Ibnu Salah ni. Kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dia ada sebut dalam kitab dia Al-Majmu' Syarhil Muhadzab, satu kitab yang besar, bahkan kitab utamalah dalam kita mazhab Syafi'i ni. Dia kata sini, saya baca terjemahan dia. An-Nawawi menyebutkan berkenaan asal kewajipan Islam yang berakidah, yang berkaitan akidah, maka cukuplah seseorang itu memperbenarkan setiap perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nawawi kata cukup bagi seorang muslim itu dia membenarkan segala apa yang datang daripada Rasul dan meyakini secara pasti tanpa ragu, yakin dengan haqqul yakin, tanpa ada sebarang syak. Sesiapa yang sudah mencapai tahap ini, kata An-Nawawi, maka dia tidak perlu lagi mempelajari dalil-dalil ahli kalam. Kena clear, bukan tak perlu mempelajari dalil-dalil, tapi tak perlu mempelajari teori dan kaedah dalam bahagian lain untuk faham ilmu akidah. Dan bahagian tu ialah bahagian daripada ilmu falsafah. Inilah pendapat yang benar yang disepakati oleh para salaf, ahlu fiqh ataupun para fuqaha, ahli tahqiq, dan juga daripada kalangan ahli kalam mazhab kami,
dan selain mereka. Kerana secara asalnya Nabi SAW tidak menuntut lebih daripada apa yang kami sebutkan. Demikian juga khalifah yang 4, para sahabat yang lain, generasi yang awal selepas mereka. Bahkan pendapat yang benar adalah hendaklah setiap orang awam, penuntut ilmu kebanyakan dan ahli fiqh menahan diri daripada mendalami perincian ilmu kalam, kerana takut-takut termasuk kerosakan dalam akidah mereka yang sukar dikeluarkan. Bahkan yang benar adalah cukup bagi mereka untuk berpada dengan apa yang kami telah nyatakan. Jadi nak sebut kepada kita, ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Maknanya Imam An-Nawawi setuju pada bab ni, dan kita boleh cek ini pada jilid pertama muka surat 24 sampai muka surat 25. Maknanya boleh tengok An-Nawawi kat mana dia sebut benda ni. Kat mana yang dia kata perlunya semua orang Islam ini menerima dan meyakini apa yang datang pada Allah dan Rasul. Terima dulu, baru nak bahas tentang faham tak faham tu. Cuma nak beritahu pada kita, dia ada satu mindset ataupun cara fikir, bila mana datang daripada Quran, hadis, kita pun surrender, angkat tangan. Kita tahu, kita lemah, kita tahu kita tak tahu apa, kita tahu ilmu wahyu lah yang paling tinggi berbanding segala ilmu yang ada atas dunia ni. Walaupun hebat tara mana orang yang bercakap dalam bidang tersebut, tak akan dapat dikalahkan dengan kedudukan dan martabat ilmu wahyu itu sendiri. Okay. Jadi apa lagi yang disebutkan sini? Dia kata mas'alatun, ada satu persoalan. Idza aslama ahlu nahiyatin min biladil kufri, jika penduduk sebuah pemukiman daripada negara kafir baru memeluk Islam, ta'ayyana alaihim ta'allumu usulil wajibat wal muharramat allati tawatarat, maka wajiblah setiap mereka, yakni setiap orang yang baru masuk Islam daripada tempat ataupun negara kafir, apa yang wajib pada orang yang baru masuk Islam ni, dia kena mempelajari perkara-perkara yang disebut sebagai al-wajibat, benda-benda wajib, iaitu rukun iman, rukun Islam. Ini benda wajib. Okay. Dan perkara-perkara yang diharamkan, yang asas dan mutawatir, dia kena belajar tentang al-muharramat, apa yang haram secara umum, apa yang haram dia pakai, apa yang haram dia makan, apa yang haram dia lakukan bila mana dia masuk Islam, apa yang wajib dia kena buat bila mana dia masuk Islam, daripada ibadat, daripada makanan-makanan yang halal bagi dia, daripada cara pakai yang betul. Ini bagi orang yang baru masuk Islam, dia kena tahu. Lepas tu apa lagi yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, walihadza idza zana hadza aw syariba aw saraqa jahilan urifa walam ya'tham. Kerana inilah seandainya yang baru masuk Islam ni, maka dia tersalah melakukan zina, sebab dia tak sempat belajar banyak tentang agama, dia terbuat benda tu. Ataupun dia minum arak, ataupun dia mencuri kerana kejahilannya, tak sampai maklumat, dia hanya perlu diberitahu dan tidak dikira berdosa. Bila mana dia buat, kita beritahu, minta dia berhenti, lepas tu dia tak dikira berdosa dengan apa yang telah ataupun sedang dia lakukan pada waktu tu, sehingga diberitahu pada dia tentang benda ni tak betul. Wa hal yu'azzaru aw yu'fa anhu aw yuhaddu, bila mana kita tertangkap, kita tangkap dia buat benda itu, dia baru masuk Islam, dia duk buat benda-benda yang haram bagi seorang muslim atas alasan dia jahil, adakah dia perlu didenda? Hal yu'azzar, adakah perlu dia dikenakan hukuman ta'zir ataupun denda? Au yu'fa, atau dimaafkan, atau dijatuhkan hukuman hudud? Fihi niza'un bainal ulama, urusan ini telah berbeza pendapat di kalangan para ulama. Wazahir, dan yang zahir di sini darul haddi anhu, namun pendapat yang dekat dengan kebenaran ialah hudud tidak dijatuhkan ke atasnya bagi orang-orang yang tidak orang-orang yang baru masuk Islam dan telah melakukan benda-benda yang tak sepatutnya orang Islam buat, tapi atas sebab kapasiti jahil. Sebab dalam ayat lain surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, kami tak akan azab satu-satu orang sehingga kami hantar rasul. Rasul itu maksudnya orang yang bercakap, orang tu memberikan hujah, bukan rasul tu maksudnya nabi ataupun para rasul. Nak cerita pada kita, orang di sini ataupun rasul di sini maksudnya lah orang yang memberikan hujah, orang yang memberikan evidence
apa salahnya ataupun apa yang betulnya. Okay. Kemudian apa yang disebut ke sini, bi khilafin nashi'i baina azhuril muslimin al mudda'il jahla bit tahrim lam nusaddiquhu wa nuhidduhu. Berbeza pula dengan individu yang membesar dalam kalangan orang Islam namun mendakwa dia jahil akan keharaman perkara tersebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi kata kalau yang baru masuk Islam dia terbuat benda-benda yang haram, maka tak dijatuhkan hukuman, ta'zir tak kena, hudud tak kena. Maknanya dia yu'fa anhu, dimaafkan dia. Okay. Berbeza pula khilafin nashi'i baina azharil muslimin. Berbeza dengan orang yang tumbuh, yang bergaul, yang duduk dalam kumpulan orang Islam yang ramai, maknanya duduk dalam negara Islam, membesar dengan orang Islam dan dia pun daripada keluarga Islam, tiba-tiba dia terbuat, dia minum arak ke, dia berzina ke, dia mencuri ke, kemudian dia beralasan dengan jahil, lam nusaddiquhu, kita tidak mempercayai dakwaan tersebut, wa nuhidduhu, dan kita menjatuhkan hukuman hudud ataupun apa-apa hukuman yang termaktub bagi orang ni di atas arahan pemerintah. Okay. Pertama kita kena tahu zaman Imam Az-Zahabi ialah zaman ataupun sekitar kurun yang ke-8 Hijrah. Okay. Kalau kita tengok kurun-kurun yang awal, manusia-manusia yang berada pada kurun-kurun yang awal, iaitu kurun Nabi dan juga para sahabat, kurun 4 khalifah yang utama, kemudian kurun-kurun selepas tu, inilah zaman-zaman, terutamanya zaman-zaman yang awal ni, zaman-zaman agama Islam itu tertegak dan kita melihat bagaimana agama yang suci ini diamalkan dan digeruni penganutnya. Berbeza dengan zaman kita zaman orang Islam ramai, tapi ramainya orang Islam itu bukanlah mewakili ataupun menunjukkan tumbuh dengan baiknya ilmu pada kumpulan yang ramai ini. Okay. Sebab kalau kita tengok pada zaman kita ni pun, berapa ramai orang yang Islam yang tidak mengetahui perkara asasi sebagai seorang Muslim, tidak dapat dinafikan. Maknanya zaman kita ni ada orang yang tak tahu benda-benda yang simple sebagai seorang Muslim. Mungkinlah dia tahu minum arak salah, berzina salah, tapi ada benda-benda yang lebih simple, iaitu dia tak tahu tentang bilangan rakaat salat. Ni benda ni berlaku. Dia tak tahu tentang macam mana nak melafazkan syahadah, tak tahu tentang berapa cara nak bayar zakat apa semua. Bahkan ni ialah item yang utama yang ada dalam rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan haji bagi yang mampu. 5 perkara asas ni ada sebahagiannya tak tahu. Tak tahu macam mana dia nak salat, tak tahu macam mana bilangan rakaat salat. Ini cerita realiti, walaupun dia tu mengaku diri dia sebagai Muslim. Okay. Tapi kena tengok keadaan Imam Az-Zahabi. Zaman Imam Az-Zahabi ni mungkin zaman yang kurang fitnah, kurang kerosakan. Manusia pun masih lagi dalam kategori manusia yang berilmu, manusia yang mengangkat dan meninggikan ilmu. Sebab tu kalau kita tengok Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia tulis kitab Bulughul Maram, kitab yang terkenal, satu kitab terkenal dalam bab hadis-hadis hukum. Kitab tu ditulis untuk keperluan orang awam. Bahkan kalau kita tengok kitab tu pada zaman kita ni, orang awam, bukan kata orang awam, ustaz pun tak faham kitab tu. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya bagaimana level kefahaman manusia makin menurun walaupun orang Islam makin ramai, ataupun cara nak faham agama tu lebih mudah. Sebab zaman kita ni nak faham agama, dia tidak berpada dengan perlu bermusafir. Hari ni teknologi yang Allah Ta'ala buka pada kita, bermacam kemudahan yang ada, tidak menghalang seseorang tu untuk jadi alim. Maknanya kita boleh ada maklumat. Macam mana kita pandai cari maklumat tentang sesuatu perkara yang bukan bab agama, begitulah kita boleh cari maklumat tentang agama pada zaman kita sekarang ni dengan cara yang mudah. Tak perlu datang ke masjid. Kadang-kadang kita boleh mendengar ilmu, perbahasan tentang kitab-kitab. Bahkan kalau kita tengok dalam channel YouTube ni, ada sebahagian orang yang usahakan audio bacaan kitab tertentu sekali dengan baris. Tapi nak tunjuk pada kita, ada orang bila mana dia buka YouTube, dia tak nampak yang tu, dia nampak Melayu.
Dia nampak nak cari video lain, dia nampak nak download benda lain, dia tak nampak yang bahagian tu. Bagaimana syaitan mengaburi, menyamarkan manusia akhir zaman dengan benda-benda tu, sehingga kita hari ini banyak benda yang boleh mengalimkan kita, tapi tidak mengalimkan kita, bahkan lebih dahsyat, menjahil dengan kejahilan yang sangat teruk. Jadi itu perihal keadaan manusia. Kemudian sambungan lagi dia sebut sini, masalah yang seterusnya ataupun persoalan yang seterusnya, man marida qalbuhu bi syukukin wa wasawisa la tazulu illa bi su'alin ahli ilmi falyata'allam min al-haqqi ma yadfa'u dhalika an. Sesiapa yang hatinya ditimpa penyakit ragu-ragu dan was-was, ini umum, semua orang. Sesiapa yang ditimpa penyakit ragu-ragu dan was-was, kata Imam Az-Zahabi, la tazulu illa bi su'ali ahli ilmi, tidak dapat ataupun tidak boleh dihilangkan melainkan dengan bertanya kepada ahli ilmu. Falyata'allam minal haqq, maka hendaklah dia mempelajari kebenaran. Ma yadfa'u dhalika anhu, yang boleh menghilangkan keraguan ataupun kesamaran yang ada dalam dirinya. Nak sebut pada kita, bila mana kita berhadapan dengan keadaan satu masalah dalam agama, ada orang kata boleh buat lagu ni, ada orang kata tak boleh buat. Macam mana nak hilangkan perasaan boleh buat tak boleh buat tu? Dengan kita tanya ahli ilmu. Bila mana kita tanya ahli ilmu, benda tu akan terangkat. Tapi bila mana berada di akhir zaman ni, antara masalah yang timbul bukan hanya keraguan yang ada dalam diri kita ni. Maknanya ada soalan kita pening, betul ke buat lagu ni? Adakah agama suruh buat lagu ni? Keraguan yang lebih hebat akhir zaman ni, nak tanya ahli ilmu tu. Siapakah ahli ilmu yang sebenarnya zaman kita? Sebab ada orang yang berperwatakan macam ahli ilmu, sedangkan dia bukan ahli ilmu. Kita tanya dia, dia beri jawapan salah. Sebab dia berpakaian macam ahli ilmu, tapi dia bukan ahli ilmu. Itu fitnah yang lagi dahsyat zaman kita. Bila mana orang yang tidak ada keilmuan, tapi meletakkan diri dia pada taraf seorang yang berilmu, menyebabkan orang jadi samar. Orang rasa macam kita tanya dia, dan bila mana dia beri jawapan. Sebab tu Nabi sebut, antara tanda akhir zaman akan ada orang yang berfatwa, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka beri fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka menyesatkan dan menyesatkan orang. Walaupun ini bukan hadis, sebahagian kata ini ialah sebahagian ungkapan Umar Al-Khattab, tapi ada yang kata hadis. Sebab Umar pernah ditanya, orang tanya, manusia tabi'in tanya, sahabat tanya, bilakah akan berlaku fitnah? Kata Umar Al-Khattab, idza wusidal amru fi ghairi ahlihi, bila mana kamu berikan jawatan kepada orang yang bukan ahlinya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka akan keluarlah satu keadaan orang yang tak sepatutnya berkeahlian untuk bercakap tentang ilmu, lalu dia bercakap tentang ilmu, benda-benda yang besar, maka dia akan berfatwa, dia akan jadi tempat orang bercakap. Tambah pula zaman kita ni lah zaman mudah untuk popularkan diri itu mudah. Okay. Nak tunjuk pada kita apa? Nak tunjuk pada kita bahawasanya ini ialah perkara, orang kata apa? Ini ialah benda-benda yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana fitnah yang berlaku. Fitnah yang berlaku di akhir zaman ni nak tunjuk pada kita bukan setakat kita bermasalah untuk mengubati keraguan, tapi bermasalah juga untuk mengubati ataupun mencari orang yang boleh menghilangkan keraguan tu. Okey. Lalu apa lagi yang disebutkan sini? Wala yum'in. Maksudnya sini, dan tidak patut dia memendamkan keraguan tersebut. Wa akbaru adwiyatihi al-iftiqaru ila Allah wal istighatsatu bihi. Dan ubat yang paling mujarab ialah dia kembali kepada Allah, iaitu mengharap kepada Allah dan memohon bantuannya. Bila mana kita berada pada zaman ni, antara perkara yang kita kena lakukan untuk mengangkat segala keraguan yang ada ialah dengan kita banyak, orang kata apa, kembali berharap pada Allah Ta'ala. Tunjukkan pada kita mana ataupun di mana kumpulan yang betul. Sebab tu Umar Al-Khattab dia pernah berdoa, dia kata, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, engkau tunjukkanlah kepadaku kebenaran dan engkau rezekikan aku untuk mengikuti kebenaran. Sebab ada orang yang dia kenal kebenaran tapi dia tak ikut kebenaran. Wa arinal batila batila,
dan tunjukkanlah pada kami kebatilan ataupun satu benda yang tak betul. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhkan diri daripadanya. Falyukarrir hadha ad-du'a wal yukthir minhu, dan hendaklah dia mengulang dengan kerap berdoa. Okey, iaitu doa yang dia sebut sini, dia letak satu doa. Imam Az-Zahabi dia letak pada kita ni satu doa. Doa ni riwayat daripada Imam Muslim. Okey, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Tuhan, ya Allah, Tuhan bagi Jibril, Mikail dan Israfil. Munzilat Taurati wal Injil, yang menurunkan Taurat dan Injil. Ihdini lima ikhtulifa fihi, berikanlah daku petunjuk kepada kebenaran yang diperselisihkan. Minal haqqi biiznih, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Jadi ni doa yang diletakkan oleh Al-Imam Az-Zahabi untuk mengangkat keraguan. Selain pada kita usaha kita tanya orang, minta pada Tuhan supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan itu untuk kita mengangkat keraguan. Doa tu, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil munzilat Taurati wal Injil ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Doa ini direkodkan oleh Al-Imam Muslim daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi SAW membaca doa ni pada doa istiftah bila mana salat tengah malam. Ini yang disebutkan dalam periwayatan hadis ni. Okay. Maknanya Nabi jadikan doa ni sebagai doa istiftah ataupun doa iftitah, selain pada yang kita baca bacaan-bacaan yang kita ataupun doa-doa yang biasa kita baca daripada doa iftitah tu. Ini juga antara riwayat doa iftitah yang boleh kita baca, selain pada Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi. Itu antara doa yang mungkin kita selalu baca lah. Ataupun Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini juga antara doanya, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil munzilat Taurati wal Injil ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Okay. Jadi nak sebut pada kita, bila mana bercakap tentang ilmu, dua perkara. Ilmu yang utama iaitu berkaitan dengan iman dan juga berkaitan dengan ibadah ataupun salat. Okay. Jadi bila mana kita nak belajar tentang iman ni, yang pertama kena ada satu setting dalam kepala kita ni, apa saja yang datang dan dapat dibuktikan itu daripada Allah dan Rasul, kena ada sifat menerima dan akur patuh dengan apa yang datang daripada Allah dan Rasul. Tak bantah, tak bangkang, tak rasa ragu, bahkan rasa nak menentang pada benda tu pun tak ada. Jadi itu antara prasyarat untuk dapat ilmu tu dulu. Okay. Jadi kalau prasyarat yang utama ni tidak ada, dia akan menghalang kita untuk dapat ilmu ataupun kefahaman tu. Okay. Jiwa yang boleh tunduk dengan wahyu, itu yang dimaksudkan. Lepas tu Imam Az-Zahabi dia sebut sini, dia kata persoalan tentang orang yang baru masuk Islam, apa yang dia kena tahu? Al-wajibat dan juga al-muharramat. Al-wajibat dan juga al-muharramat ni maksudnya perkara-perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang haram, yang penting, yang utama dan yang asas, yang datang secara mutawatir. Maknanya itu benda yang utama dan datang periwayatan dia masyhur, semua orang Islam tahu. Okay. Dan orang yang baru masuk Islam, kalau dia tersalah buat benda-benda seperti ini, macam mana? Dia dimaafkan atas sebab kejahilan dia. Tapi kalau orang yang dah lama masuk Islam, dah bergaul dengan kumpulan Islam, kalau dia buat juga, maka dia termaktub ke atas dia hukuman-hukuman had. Okay. Kemudian masalah yang kita bahas hari ini juga ataupun malam ni juga ialah berkaitan dengan orang yang ada penyakit dalam hatinya, iaitu syak ataupun was-was. Yang mana kau tengok benda ni Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
Allah Ta'ala katakanlah wahai Muhammad, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia, malikin nas, Tuhannya manusia, ilahin nas, Tuhan yang disembah ataupun raja manusia ataupun Tuhan yang disembah oleh manusia, min syarril waswasil khannas, daripada keburukan waswas, yakni keraguan, dan juga fitnah yang timbul tenggelam. Nak sebut pada kita, syaitan ni dia akan selalu datang meragukan kita. Sebab tu antara kejayaan besar syaitan dia boleh buat pada kita ialah zuyyina lahum su'u amalihim. Syaitan menghiaskan buruknya amalan, tak betulnya amalan tu di mata kita, sehingga kita lihat benda tu betul dan boleh dibuat. Bahkan ada orang sanggup pertahankan benda tu. Jadi nak sebut pada kita, ini daripada perkara-perkara asas berkaitan dengan ibad, berkaitan dengan ilmu yang perlu dan ada pada diri seorang muslim. Dan dia letak pada kita doa ni lah, satu doa ni, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Saya ulang sekali lagi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, munzilat Taurah, yang menurunkan Taurat dan juga Injil. Ihdini limakhtulifa fih, ini saksi kepada doa ni. Berilah hidayah kepadaku terhadap apa yang telah aku perselisihkan ni, maknanya apa yang aku tak jelas ni. Minal haq, daripada kebenaran, biiznik, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, engkaulah penunjuk jalan yang engkau mahu, maknanya engkaulah Tuhan yang memberi jalan. Ila siratin mustaqim, kepada jalan yang benar. Yang mana kita sebut dah tadi, hadis ni ataupun doa ni dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa istiftah ketika mana Nabi salat tengah malam. Yang ni salat tahajud. Kemudian ada masa lagi beberapa minit ni, kita baca sikit. Wal yujaddidu taubah wal istighfar. Selain daripada baca doa, sentiasalah kita memperbaharui taubat dan istighfar. Ini juga antara tempat yang boleh membuka jalan seseorang tu untuk dapat ilmu. Wal yas'alillaha ta'ala al-yaqina wal afiyah, serta mohon agar Allah Ta'ala kurniakan keyakinan dan keselamatan buatnya, insya-Allah, dengan izin Allah Ta'ala. La yanqadi anhu ayyamun illa wa qad ufiya. Kata Imam Az-Zahabi, dalam beberapa hari, maknanya ada tempoh, dia akan sembuh daripada keraguan. Yang penting nak buat dulu. Jangan kita ada keraguan, kita pun carilah orang nak tanya, tapi tak ada usaha yang berbentuk spiritual punya effort ataupun orang kata apa, kesungguhan, ataupun satu usaha yang berbentuk pengharapan secara dalam, berbentuk ibadah tu sendiri. Qad ufiya insya-Allah wa qad ufiya insya-Allahu min maradihi, dan Allah Ta'ala akan mengubatinya dengan izin Tuhan daripada penyakit tersebut. Wasalima lahu tauhiduh, maka selamatlah akidah tauhidnya. Wastaraha minad dukhuli fi ilmil kalam, kemudian sekaligus terselamatlah ia daripada masuk ataupun terjerumus ke dalam ilmu kalam, iaitu ilmu yang boleh memporak-porandakan ataupun ilmu yang boleh mencelarukannya. Walillahil azim, dan Allah Ta'ala itulah Tuhan yang maha agung. Ta'allumuhu lidar'i da'ihi, mempelajarinya untuk menghilangkan keraguan, boleh mendatangkan lebih banyak penyakit keraguan. Kata Imam Az-Zahabi, belajar ilmu kalam untuk hilang keraguan, tidak hilang keraguan melainkan tambah lagi keraguan. Muwalladun lahu adwa'un adidatan rubbama qatalathu, akan menyebabkan keluar banyak penyakit ragu, bahkan mungkin boleh menyebabkan penyakit itu membunuhnya, yakni kekal dia dalam keraguan. Balla taqa'u kathratus syukuk wasyubahu illa liman ishtaghala bi'ilmil kalam wal hikmah. Kita sambung sikit lagi nak habis ni. Bahkan lambakan keraguan dan syubhah hanya menimpa sesiapa yang mendalami ilmu kalam dan falsafah sahaja. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang dah kita baca daripada kalam Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat pada kita. Jadi kita mohon Allah Ta'ala beri pada kita hidayah. Semoga kita berada pada jalan yang benar dan mendapat ilmu kebenaran yang betul. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.